Alright, belakang saya ni ada monitor. Okay, korang nampak apa yang ada kat monitor ni adalah kamera ni. Kan, dia macam duplicate. Dan saya boleh switch untuk nampak kamera atas saya ni. Macam mana kita nak switch output macam ni dan apa solution yang ada? Okay, first, kenapa kita nak tukar-tukar kita punya output HDMI? Contohnya saya ada satu monitor belakang ni. Kan, monitor ni kenapa saya nak tukar-tukar dia punya output dia? Maybe saya nak connect dengan PS. Contohnya kita ada konsol, gaming konsol. Bila kita nak main game, kita nak switch pada kita punya game. Dan bila kita nak tengok TV, kita boleh switch pula TV. Bukan tanpa cabut-cabut wayar belakang tu. Kita nak switch, ada switcher. Contohnya adalah ini. Ini switcher juga. Tengok, kita ada satu output HDMI. Ini output. Dan kita ada satu input. Fungsi dia simple je. Bila kita cocok dua-dua, contohnya satu kita cocok TV atau kita punya Astro ke apa, satu lagi kita cocok kita punya PS5. Contohlah. Satu Astro, satu PS5. Bila kita tekan button ni, dia akan automatic switch antara dua ni. So bila kita nak main game, kita tekan kat sini. Bila kita nak tengok TV, kita tekan sini pula. Biar ada switch macam tu. Ini fungsi switcher. Cuma konsep switcher yang kecil macam ni, dia murah tau. Harga dalam RM20 ke RM50 boleh dapat. Ada yang ini 2 input, ada sampai 4 input, ada sampai 6 input. Kita boleh switch dan pilih nak gunakan output mana dekat kita punya TV kita ataupun kita punya monitor. Contoh kan sini ada satu lubang output tu. Ni kan ada lubang output kan, satu. Output ni ke TV kita ataupun ke kita punya monitor. Ini wayar untuk monitor saya. Saya pun cocok dekat kita punya output. Okey. Sekarang ada 2 input. Saya ada satu ni untuk saya punya kamera atas. Saya cocok dia akan berlampu satu. Dan saya akan cocok satu lagi input daripada saya punya kamera depan. Saya boleh tekan-tekan, dia akan tukar. Kita nak pilih output yang mana satu. Okey. Tengok TV belakang saya ni. Dia tengah tunjukkan kamera atas ni. Bila saya tekan je, dia tukar. Nampak? Dia akan tukar. Dia akan ni kejap. Lepas tu dia akan tukar kamera depan ni pula. Nampak? Tapi dia take time kan. Korang akan nampak macam dia hitam kejap, tunggu dia loading, lepas tu dia akan tukar. Sebab apa dia take time macam tu? Sebabnya benda ni dia simply switch gitu je. Umpama kita cabut, kita cocok tukar kabel lain. Sekarang macam mana kalau kita nak improve dan benda ni tak boleh jadi masuk kat komputer Contohnya saya ada 2 kamera sekarang ni, kamera depan dan kamera atas. Saya tak boleh cocok benda ni masuk komputer sebab benda ni bukan capture card. Ini hanya simply switch saja. Dia switch antara kita punya input A dengan input B. Kalau kita nak jadikan kamera ni semua masuk dalam kita punya komputer dan komputer kita boleh terima dia punya file video tu dan anggap maybe macam webcam, kita nak buat live ke, kita nak record video ke direct kat kita punya komputer, tak boleh guna benda ni. Kita gunakan benda macam ini. Okey. Ini switcher juga. Tapi dia lebih pada streaming switcher. Kalau macam ni kita ada 2 saja input kan. Ini sampai 4 boleh. Tengok ni. Kita ada HDMI 1 sampai 4. So kita boleh cocok 4 input dan 1 output. Nampak HDMI kan? Satu je kita punya output. Ini nak cocok kat TV ke, nak cocok kat monitor, dekat kita punya output. Yang saya gunakan ni adalah RGB Link. Model dia Mini Plus. Okay, depan ni kita ada switch untuk kita punya input output berapa kita nak pilih. Kalau macam ni, dia simply switch 1, 2, 1, 2. Kalau macam ni, kita boleh switch sekali banyak. Kita boleh pilih nak kamera 1 ke, input 1 ke, input 4 ataupun input 3, 2. Kita boleh tukar yang tu. Kita boleh adjust dia punya audio. Dan dia adalah benda gede-gede sikit. Ini dia punya fading untuk transition. Okay, dan sini kita ada LAN untuk connect pada komputer kita supaya kita boleh control. Kita ada USB untuk connect kat kita punya komputer. Kita ada audio input dengan output. Dan dia punya power supply kat sini. Okey, saya connect power dulu. Okey, saya connect power dulu kejap. Tekan on. Okey, biar dia hidup. Nampak tu dia dah hidup. So dah menyala dah. 1, 2, 3, 4. Okey, tapi tak ada input apa lagi kan. Ini output yang saya punya monitor ni. Saya cabut dulu. Saya connect kat belakang dia. Dia agak mudah sebenarnya. Okey, saya cabut saya punya
Dua-dua biji HDMI ni, dua ketul ni. Okey, HDMI 2. Ni anak saya ni saya kena jaga kejap sebab wife saya tengah kelas online. Jangan. Okey. Sekarang yang korang nampak dekat belakang ni, nama dia multi view. Kita ada contoh macam tengok ni, ada 1, 2, 3, 4 kamera. Okey, tapi 2 ni saya tak letak, ada 2 saja keluar. Switcher yang macam ni, dia fungsi dia lain sikit. Fungsi benda ni kita tak guna untuk tukar antara kita punya Astro dengan PlayStation contohnya, tak. Itu kita guna switch macam ni, switcher macam ni. Jangan salah pakai. Kan kita spend mahal-mahal macam ni sebab ini RM1,000 lebih. Ini harga RM40 lebih boleh dapat. Harga dia beza. Ini simply switch je. Kita tekan, dia switch je. Kita nak input yang mana. Tapi dia kan ada delay sikit lah sebab dia nak establish fresh connection pada kita punya monitor. Kalau streaming switcher macam ni, dia memang awal-awal lagi dia dah terima semua kita punya signal ni. Kalau ada 4 ni, 4 punya signal video dia akan terima, masuk dalam ni. Dalam ni ada punya processor dia. Processor dia tu akan proses dia punya video. Dia dah awal-awal dia terima, dia proses dan dia convertkan jadi satu format saja. Kalau ada macam-macam kita masukkan, dia akan tukar balik semua jadi satu format. So connection tu walaupun kita tukar-tukar macam laju ni, macam ni kan contoh. Tukar, dia boleh tukar on the spot. Sebabnya dalam ni tengah processing ni, dia tengah proses kita punya video-video, semua file video ni, dan dia terus convert jadi satu output saja. Itu kelebihan dia. Sebab tu kita boleh switch dengan on the spot. Kalau tidak, kita pakai ni tadi, bila switch je, kena tunggu lama sikit. Dia switch, okey balik. Sebabnya setiap kali kita switch kita punya HDMI pakai yang murah ni, dia akan establish satu fresh connection. Sebab tu lah benda ni kita bukan simply untuk cocok tukar kita punya monitor, screen, tidak. Okey, saya ambil USB ni, saya cocok dekat dia punya USB. Okey, saya ambil satu saya punya laptop. Ini fungsi dia. Kita kena connect dengan laptop. Tentu air wayar ni semua dah serabut ni. Cucuk kat sini. Susah nak buat presentation macam ni. Dia limited ruang saya ni. Alright, okay. Asal boleh mengajar jadilah. So, saya dah connect saya punya yang RGB link tadi ni, yang mini plus ni. Kita punya switcher, streaming switcher kita. Connect guna USB. Connect masuk dalam kita punya komputer. Okay, dan saya boleh buka contohnya OBS. Saya buka OBS saya. Okay, kat sini ada source. Saya klik source ni, dia keluar sini kan. Source ni saya boleh tukar. Ini sebelum ni saya pakai Blackmagic. Ini nama dia RGB Link USB 3 Capture. Okay, tunggu jap. Alright, sudah nampak dah. Ini saya punya kamera depan. Dan bila saya tukar switch kat sini, sini, belah sini, kamera atas saya. Okay, tukar-tukar kat sini je. Okay, nampak tak ada punya fungsi dia? Bila dah setting macam ni, kita boleh buat macam-macam dengan OBS kita ke. Kita boleh direct gunakan benda ni jadi kita punya webcam. Korang nak, kalau tak nak guna OBS ni, boleh connect pada Zoom, tak ada masalah. Okay, new meeting, start instant meeting. Saya akan pilih kat sini setting ni, setting webcam ni. Tersembunyi pula kat sini. Saya nak dia pakai audio, pakai saya punya RGB link, betul. Dan video pakai, jangan pakai OBS, pakai RGB link juga. Okay, back, nampak? Dah ada dah. Saya boleh call ke apa benda pakai saya punya ni saja. Nampak? Saya boleh switch saya punya kamera. Dan ini bukan kamera saja, kita boleh nak main game boleh. Sebab asalkan benda tu boleh masuk dekat HDMI ni, sebarang input yang masuk dekat HDMI tepi ni, dia akan terima. Dia akan convert balik dan kita boleh buat macam-macam ikut kreativiti kita. So, inilah dia switcher. Kita ada yang proper punya switcher, yang streaming punya switcher, di mana switcher ni akan proses kita punya semua input signal, jadikan satu output, kemudian kita boleh connect pada kita punya komputer. Sebab tujuan dia pun untuk streaming kan. Berbeza dengan kita punya switcher macam ni. Yang connect ni. Ini switcher HDMI, switcher biasa. Dia tak ada fungsi pelik-pelik. Contoh ni saya punya wayar kabel HDMI belakang ni, saya punya monitor ni. Lepas tu saya ada dua input sini kan. Fungsi dia macam saya nak connectkan ini dengan ni, connect je. Lepas tu bila saya nak tukar, saya ini lepaskan, saya ambil yang ini, connect pula. Itu fungsi yang kecil ni. Jangan salah beza Benda ni tak boleh masuk komputer punya. Walaupun laptop kita ni ada HDMI punya macam output kan, itu output. Bukan kalau ada lubang HDMI je kita boleh ingat boleh cocok ni.
Boleh cocok ni, lepas tu kita punya video daripada kamera tu masuk dalam ni. Tak, ini output. Dekat komputer adalah output, bukan input. Untuk laptop kita, dia punya input adalah kita punya USB, kita punya mic jack ni, kita punya memory card reader. Itu kita punya input. Okay, HDMI tu boleh masuk dalam ni. Kalau desktop kita buat kita punya custom komputer ke apa, itu kita boleh tambah. Dekat kita punya PCIe slot tu, kita boleh letak kita punya capture card. Ada capture card yang ada beberapa input dalam tu. Mungkin ada 2 sampai ke 4, lebih kurang macam ni lah. Diumpama benda ni masuk dalam komputer, itu ada. Kita panggil tu maybe multi input PCIe capture card. Dan kalau masuk capture card gitu, harga dia confirm mahal. Satu input, 2 input pun maybe dalam 2000 lebih. Kalau sampai 4 input macam ni, maybe sampai ke 5000 ke 10000 boleh ada. Sebab ini dah kategori broadcast. Dia punya kualiti, dia punya spek, dia punya harga dah lain. Dia bukan macam consumer punya harga. Kalau macam ni, saya boleh consider kategori consumer lah, sebab harga dia dalam 1000 lebih saja. Saya rasa itu sajalah sharing saya pada hari ini. Saya harap video saya bermanfaat. Okay? Kena tahu beza HDMI switcher biasa dengan HDMI switcher untuk streaming lain. Okay, itu je lah. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Jumpa lagi. Saya Wan Syafiq. Assalamualaikum.